Projek Anchor SPM versi Alip Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Pada channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya membuat satu projek seperti projek Anchor SPM. Untuk pengetahuan anda, projek Anchor SPM ini adalah satu rancangan TV bersiri, di Astro Citra. Dia mengisahkan sekumpulan golongan remaja yang menghadapi peperiksaan SPM dan mereka ada projek yang disebut projek Anchor SPM di mana mereka cuba meniru pada waktu exam SPM. So, sebenarnya perkara ini bukan perkara yang mustahil, tapi ia memang benar-benar terjadi. Di antaranya adalah saya sendirilah, semasa saya SPM dahulu. Ini satu kerja yang gila lah bagi saya dan ia satu pengalaman yang paling gila dalam hidup saya ketika menghadapi peperiksaan. Lebih-lebih lagi, peperiksaan tersebut ada peperiksaan yang terbesar di Malaysia iaitu SPM. So guys, kepada yang menonton ni, kalau boleh jangan buat kerja gila ini kerana risikonya sangat tinggi. Ia boleh menghancurkan masa depan anda. Tapi mungkin rezeki kami tidak kantoi lah kata orang kita kira tidak kedapatan. Jadi diharapkan ini sekadar cerita, sekadar hiburan lah dan pengajaran untuk semua. Kisahnya bermula apabila seorang ayah daripada rakan saya, kami ada 4 orang, Salah seorang daripada rakan saya, ayahnya kira membenarkan kami, mengajak kami untuk tinggal di rumah anak dia, di rumah mereka untuk bantu anak mereka belajar agar sama-sama lulus lah, Walaupun tidak dapat A, kurang-kurangnya lulus di SPM. Jadi kami bersetuju untuk bermalam lah di rumah rakan saya untuk study group. Makan minum ditanggung, pergi ke sekolah untuk SPM pun semua ditanggung. So tidak ada masalah lah, kami pun gembira dan ayah mak kami masing-masing pun membenarkan kerana itu suatu yang baik lah. Lebih-lebih lagi SPM, kau study group, sekurang-kurangnya kau dapat mentelaah mata pelajaran bersama rakan-rakan kamu. Jadi banyak subjek yang kami bincang bersama seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, matematik. Jadi semuanya berjalan lancar, Walaupun kata orang agak susah juga, tapi membantulah kami melalui grup kami ini. Hinggalah kepada satu kertas exam. Kertas yang paling susah di dunia. Saya rasa ramai orang yang tidak suka dengan kertas ini, yaitu kertas matematik tambahan. Jadi di antara kami 4 orang ni, 3 orang ni memang palui matematik tambahan, termasuk saya lah. Memang out. Kalau matematik modern tidak masalah, tapi matematik tambahan memang saya out. Hanya 1 orang kawan saya yang paling bijak. Jadi dia cuba ajar kami untuk buat matematik tambahan, ajar basic. Namun kami tidak boleh tangkap satu pun. Kami tidak boleh dapat satu pun. Sebab matematik tambahan ni kau tidak boleh belajar saat-saat akhir. Tidak boleh guys, tidak boleh. Kau kena belajar dari tingkatan 4 dan kau kena banyak buat latihan baru kau boleh buat. Jadi sekadar untuk lulus pun memang agak mustahil kalau kau belajar saat-saat akhir. Jadi kami memang ya Allah pegang. Jadi apabila kata orang kalau kau pergi exam pun memang kau fail lah, memang gagal lah Jadi tercetuslah idea daripada saya sendiri, projek Anchor SPM. Saya ingin buat satu projek meniru ketika SPM. Ini kerja gila guys. Gila. Jadi oleh kerana rakan saya ni pun dia bersetuju, dia cakap kalau boleh kamu jangan gagal lah, sekurang-kurangnya kamu lulus lah. Dia cakap begitulah Jadi kami pun merancanglah satu rancangan yang paling gila di dunia yang kami rancang. Rancangannya mudah saja.
Saya berlainan kelas oleh kerana saya huruf A, alif, jadi saya kelas 1. Dan satu rakan saya lagi satu kelas dan 2 rakan saya lagi satu kelas. Jadi kami 3 kelas yang berbeza. So rancangannya, rakan saya yang paling pandai nih dia di kelas sebelah saya lah. Dia akan buat jawapan exam, mes tambahan, dan dia akan letakkan di satu tempat rahsia yang kami sudah bincang lah. Memang kami sudah cadang. Memang orang tidak akan tahu tempat tu, hanya kami yang tahu. Jadi rancangannya, rakan saya ini akan lalu di kelas saya. Dan bila dia lalu di kelas, maksudnya 15 minit kemudian saya akan keluar dari kelas tersebut. Ini untuk mengelak daripada kantoi lah meniru. Jadi kalau kau keluar, dia keluar, kau keluar terus, nampaklah sangat kau mau pergi berjumpa, ditandaskan meniru. Jadi caranya, biar kawan saya keluar dahulu, 15 menit kemudian baru saya keluar. Barulah pengawas tidak perasan kan? Kemudian bila saya lalu daripada kelas rakan saya yang lain, maksudnya 15 menit kemudian rakan saya lagi yang akan keluar. Dan begitulah seterusnya, hingga keempat-empat kami, ketiga-tiga orang kami yang palu ini, yang bodoh ni, dapat jawapan matematik tambahan. Jadi itulah rancangan asal kami. Kalau ikut rancangan tu memang cantik lah. Memang sekurang-kurangnya kami 3 orang yang palu ini lulus lah matematik tambahan. Jadi sehinggalah masa SPM. Memang berdebar guys. Benda gila begini kalau kau buat memang berdebar ya. Setiap seorang daripada kami sudah memang sediakan satu kertas exam yang lembaga peperiksaan tu kami memang sudah simpan untuk meniru, dan kami lipat dan kami sembunyikan dalam baju kami ya, dalam baju kami memang kami standby. Jadi tinggal keluar, salin semula, masuk, selit, simple. Itulah rancangan kami. Tapi untuk melaksanakan rancangan tersebut kami tidak tahu berjaya ataupun tidak. Jadi sehinggalah saat peperiksaan, kau sudah memang tidak tahu apa-apa. Kau buka kertas pun, soalan pun, kau pun satu pun kau tidak paham. Kau buat memang tidak dapat jawapan. Jadi kau hanya tengok kertas dan tunggu masa habis. Tengok, nak boleh buat juga. Memang tidak boleh buat. Dalam arti kata lain, memang kau fail lah matematik tambahan. Jadi kau sangat mengharap jawapan dari kawan kau. Hinggalah masa yang ditunggu-tunggu. Tunggu. Rakan kau yang bawa jawapan ni belum lalu di kelas kau. Dan masa semakin suntuk dan sikit lagi nak habis. Jadi kau pun yang, apa hal kawan ni kan kantoi ke apa? Ya. Tiba-tiba pengawas pegang bahu saya. Saya pun cuak lah, alamak, confirm kantoi. Saya rasa kantoi ni, mungkin kawan saya ditangkap, mungkin dia sebut nama-nama kami. Pengawas tu sebut, awak Alif kan? Saya pun dengan jantung yang berdebar-debar cakap, ya, saya Alif, cikgu. Kemudian dia beritahu, ada pelajar yang meniru. Sudah guys, jantungmu lagi duk. Lama habis memang kantoi. Menjaga exam tu berkata, tengok depan kau, dia cakap. Pelajar tu meniru. Rupanya pelajar di depan saya meniru. Dia tidak perasan pengawas di belakang nampak dia meniru. Saya urut dada. Nasib baik bukan saya. Saya pikir saya yang dituduh meniru. Dan dia cakap, ini salah nih. Dia cakap, pengawas tu cakap lah, ya betul tuan. Saya pun cakap, ya betul cikgu. Jadi apa tindakan saya? Pengawas tu tanya dengan saya. Tangkaplah cikgu. Tapi pengawas tu tidak tangkap, dia hanya tegur. Dia cakap jangan buat begitu. Dia ambil jawapan kawan yang orang depan saya pun, dia ambil dan dia beri amaran. Nasib baiklah pengawas tu bagus. Tapi di situ saya cuak. Saya takut. Saya pikir saya yang kedapatan meniru. Dan tiba-tiba rakan saya lalu. Tapi bukan rakan yang bawa jawapan. Rakan saya yang lain. Rakan saya yang sama-sama pangoi. Sama-sama bodoh. Dia pun lalu dan dia tengok saya dan angkat tangan begini. Maksud dia tidak dapat jawapan lagi. Dan saya pun, alamak,
apa hal berlaku nih. Jadi selepas kawan saya keluar, 10 menit kemudian saya keluar. Dan rakan saya yang lain pun keluar. Dan akhirnya kami yang 3 yang palu-palu ini bertembung di bawah tempat kami rahsiakan jawapan itulah. Dan bila kami sampai ke tempat jawapan, bila kami cek tempat kami sembunyikan jawapan, di bawah buah kelapa, memang orang tidak akan perasan, pengawas tidak akan perasan. Bila kami buka, jawapan tidak ada. Kami pun tepuk dahi. Rosak projek guys, rosak. Saya rasa mungkin kawan saya ada sesuatu yang berlaku lah. Jadi akhirnya projek Anchor SPM kami gagal. Akhirnya kami pulang ke kelas dengan perasaan hampa sebab kami tidak dapat jawapan apa-apa. Tapi bila kami balik kelas, kami ketawalah sebab ketawa kerana buat kerja bodoh gila lah. Okey, gila guys. Okey. Jadi kami masih tertanya-tanya apa yang berlaku dengan kapten kami nih yang bagi jawapan. Dia tidak keluar ke kelas lagi. Jadi sehinggalah habis masa SPM. Jadi memang kami tidak tahu apa yang kami jawab dan kami yakin memang akan gagal matematik tambahan. Jadi apa boleh buatlah. Jadi selepas saja exam mes tambahan tu, kami berjumpa juga dengan rakan kami tu. Dan dia bagi tahu dia keluar di saat-saat akhir, lebih kurang 30 menit lagi sebelum masa habis. Dia keluar dan letak jawapan di tempat yang kami arahkan lah. Dan bila kami pergi semula ke tempat tu, ya betul, dia ada letak. Tapi masa sudah habis, kami sudah keluar sekali, memang tidak boleh keluar untuk kali kedua. Dan punca dia lambat disebabkan rakan saya ni, dia buatkan jawapan untuk kami 3 orang di 3 helai kertas. Satu kertas. Kawan saya ni terlampau baik. Dia buatkan. Dia cakap, saya buatkan tinggal kamu selit je. Aduh guys. Di situlah yang rancangan kami gagal lah. Sepatutnya rakan kami tu ikut saja arahan. Jawapan dia letak biar kami salin semula. Sebab kalau dia salin pun kami tidak boleh selitkan jawapan sebab nanti akan kantoi. Tapi oleh kerana dia terlalu baik, ya, akhirnya rancangan projek Anchor SPM kami gagal. Dan ternyata selepas beberapa bulan keputusan SPM, mes teman kami 9G guys. Jadi ini satu kenangan lah, kenangan bagi diri saya. Okey, bagi diri saya dan rakan-rakan saya. Perkara yang paling gila lah kami buat dalam seumur hidup. Okey, jadi nasihat saya kepada orang-orang di luar sana, pelajar-pelajar yang menghadapi SPM, kalau boleh berusahalah dari awal, okey? Berusahalah bersungguh-sungguh, buat latihan banyak, jangan jadi macam kami, buat perangai gila ya. Memang projek Anchor SPM paling gila. Sudahlah, gila gak fail lagi tu. Kalau berjaya tak apa juga kan, ini gagal. Dan akibatnya itulah, kalau kantoi lagi teruk akibatnya. Ini nasib baik tak kantoi. Tak kantoi pun fail juga. Jadi janganlah buat perkara ini. Apa yang kami buat ni sekadar pengajaran lah. Pengajaran untuk semua agar anda jangan buat kerja gila ni. Jadi setakat itu saja video saya. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku. Assalamualaikum.